Assalamualaikum. Hai. Selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa pada petang yang indah ini, kan? Sambil-sambil kita berehat pada waktu petang, kan, dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ni juga, kan? So untuk petang ini, insyaAllah anda semua akan bersama saya. Okay, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Reki Kurnia Wahyu bin Dasril. Saya adalah jurulatih akademik dan juga salah satu daripada tenaga pengajar di Akademi Teknologi DS. Dan di akademi ni, kalau mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin tidak familiar dengan kami, so akademi kami ini adalah satu pusat pembelajaran dan pendidikan teknologi dan inovasi, dan kami di sini memfokuskan pada 3 bidang yang utama. Okay. Yang pertama, berkenaan dengan computer science. Yang kedua, robotik. Dan juga yang ketiga adalah berkenaan dengan drone ataupun UAV. So, kalau mudah cakap, kami ni kalau apa-apa pun yang berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan inovasi dan pendidikan yang berkaitan dengan komputer, so anda boleh cari kami dan dapatkan khidmat kami untuk kami ajar, kan, sejak dari kecil, sekolah rendah, sekolah menengah sehinggalah ke dewasa. InsyaAllah kami boleh bantu dan berikan satu modul dan servis yang sesuai dengan anda lah. Okay, so untuk hari ini, sebelum saya mula, saya nak minta tolong minta tolong pada tuan-tuan dan puan-puan yang ada bersama saya pada hari ini. Okay, kita share dulu, kan. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan semua tekan like, lepas tu share live saya ini, sesi live ini kepada kenalan-kenalan Facebook tuan-tuan dan puan-puan, kan, share kepada kawan-kawan, kepada keluarga, adik-beradik, kan, kepada makcik, pakcik, jiran semua. Kita share dulu semua, okay, supaya ramai lagi yang boleh dapat manfaat dan faedah daripada perkongsian saya pada hari ini. Okay, kita share dulu. Saya pun nak share dulu. Okay, kita share. Okay. Okay, moga-moga ada manfaat kepada semua yang menonton hari ini, okay? Okay. So, topik yang saya akan kongsikan pada hari ini ialah berkaitan dengan coding untuk kanak-kanak. So, coding untuk kanak-kanak, dan saya akan kongsikan tentang platform dan aktiviti-aktiviti yang boleh kita gunakan, kita boleh manfaatkan bersama, terutamanya pada waktu sekarang ni, kan, anak-anak kita semua sedang bercuti, kan, sempena dengan musim wabak ni. So saya pasti ramai antara kita yang buntu, kan, memikirkan apalah aktiviti yang sesuai nak buat kat rumah ni, kan, daripada buang masa, daripada biarkan anak-anak tu main game, main komputer, main telefon. So mungkin kita ada sebagai ibu bapa, kita boleh cadangkan, kan, kita buat sama-sama aktiviti bersama anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, buat aktiviti sama-sama. So insyaAllah saya akan kongsikan beberapa platform dan aktiviti yang tuan-tuan semua boleh explore, boleh jalankan bersama anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Okay, so sebelum saya mulakan ataupun pergi lebih lanjut tentang topik ini, saya nak kongsikan ataupun terangkan sikit beberapa istilah, definisi istilah-istilah yang akan kita gunakan yang berkaitan dengan topik ini. Okay, yang pertama ialah perkataan coding. Okay, coding ni definisinya adalah satu kaedah ataupun kita boleh katakan medium yang digunakan untuk menulis program komputer. So maknanya secara mudahnya atau secara ringkasnya, coding ni adalah cara untuk kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan komputer. So kita sebagai manusia, maksudnya kita nak sampaikan suatu arahan ataupun tugas yang sampaikan kepada komputer, dan komputer akan tafsirkan kod ataupun arahan itu kepada tugasan yang akan dia buat. So coding tu adalah cara penyampaian arahan daripada manusia kepada komputer. Okay, istilah kedua yang berkaitan juga dengan coding ni, iaitu istilah programming ataupun bahasa Melayunya pengatur caraan. Okay, secara definisi, perkataan ni bermaksud proses membina ataupun mereka skrip arahan yang boleh dilaksanakan oleh komputer bagi menjalankan tugas. So dia punya definisi samalah tadi, kan, dengan coding, lebih kurang sama. Cuma kalau programming ni kita boleh nampak dia lebih kepada struktur arahan, dan dia punya syntax, kan, kita guna bahasa computer science, ada syntax dia, ada structure, ada function dia. So kita susun arahan tu, bagaimana kita nak susun, dan kita nak beri arahan tu supaya kita boleh sampaikan kepada komputer, dan komputer pun boleh tengok, kan, dia boleh tafsirkan setiap baris arahan kita bagi tu, so dia boleh jalankan tugas dia. So tu adalah maksud bagi programming.
So kalau tuan-tuan dan puan-puan dah faham dua maksud ni, yang coding kan, dua jenis ataupun dua perkataan yang kita gunakan, coding dan juga programming. So dua perkataan ni bila dah faham, so lagi mudah lah kan saya nak terangkan lebih lanjut berkenaan dengan topik ini. Okay, so setakat ni ya. Okay, terima kasih juga. Terima kasih kepada yang baru nak join. Baru nak join lah kan. Okay, jangan lupa share. Bagi like, kan, bagi sikit reaction. Okay, so kita baru mula. So baru je bagi tahu istilah, tentang istilah, kan, programming, coding dan sebagainya. Okay, kalau dekat puan-puan perasan dekat sini, dalam slide saya ini. Okay, kalau untuk programming ni, dia ada beberapa language ataupun bahasa yang kita gunakan. Yang kita nak sampaikan sesuatu, nak komunikasi, kan macam kita manusia kan, komunikasi menggunakan bahasa. So komputer ni pun ada bahasa-bahasa tertentu. So antara language yang biasa digunakan, dekat sini ada satu graf. Ini adalah graf dia tunjukkan berkenaan dengan populariti. Kan dia tunjukkan populariti ataupun keluasan penggunaan bagi setiap language ni. Kalau dekat sini yang paling besar sekali adalah language Python. So ni adalah data daripada tahun 2019, tahun lepas. So memang start daripada, kalau sebelum ni, mungkin awal tahun 2015, kan 2010 hingga 2015, mungkin yang paling kita familiar kan, kita selalu dengar mungkin Java, JavaScript, C language. So tapi start daripada 2017 hingga 2019 dan selepas ini, kan, kalau kita tengok pada projection untuk masa depan, memang language Python lah. Python yang akan digunakan dengan lebih meluas. Sebab antara kelebihan Python ni, sebab yang pertama, dalam banyak-banyak language ni adalah language yang paling senang sebenarnya. Paling senang dipelajari dan paling senang untuk digunakan. So kalau kita nak tulis satu arahan ataupun program dalam language Python ni, so dia akan lebih mudah lah. Lebih user friendly. Dan juga Python ni memang sangat sesuai, sangat powerful untuk kita gunakan dalam contoh untuk machine learning kan sekarang ni, untuk industri 4.0 kan, kita ada banyak berkaitan dengan AI kan, artificial intelligence, machine learning. So memang kita akan gunakan sepenuhnya aplikasi Python ni pada masa kini dan pada masa hadapan. So kalau mungkin ada kalangan anak-anak perempuan yang nak masuk college kan, yang berminat dengan computer science, boleh galakkanlah anak-anak perempuan belajar language Python ni instead of language lain kan. So better just go for this language Python sebab dia akan memberi prospek yang lebih besar pada masa hadapan. Okay. So selain tu, kita boleh tengok kat sini ada C++, ada Java, JavaScript. So ni lah yang biasalah kan, yang berkaitan dengan computer science dan sebagainya. Okay. So kalau kita tengok tadi adalah saya perkenalkan tentang language programming yang panggil sebagai istilah dia text based. Jadi bila kita tulis program tu, kita tulis yang kita kena type dan tulis dalam bentuk perkataan. Tapi pada tahun 2007 ada satu sejenis konsep programming yang diperkenalkan yang dinamakan sebagai block programming. So ini adalah satu istilah yang mungkin ada setengah pada tuan-puan yang familiar dengan istilah ni, iaitu block programming. Block programming ni dia berbeza dengan text-based programming. Kalau text-based programming tadi kita gunakan perkataan, tapi kalau untuk block programming ni kita gunakan blok-blok. Kalau yang paling popular dan yang paling biasa orang guna, kan, yang paling popular ni lah Scratch. Kan, mesti anak-anak perempuan pun dah biasa kan guna Scratch ni. So Scratch ni adalah antara pioneer ataupun yang paling awal yang mempopularkan konsep block programming ni. So block programming ni dia akan guna blok-blok kan, kalau tengok dekat sini kan, dia beza antara, so yang belah kiri ni adalah block dan belah kanan ni adalah text based. So nampaklah kan beza, yang kanan ni text based ni nampak sangat bosan kan, sangat apa, tak seronok lah kalau kanak-kanak nak belajar pun tak seronok. So kalau kita ajar mereka, kanak-kanak lebih-lebih lagi kan, anak-anak ni belajar dengan block programming, terutamanya Scratch. So dia dalam bentuk blok-blok. So arahan-arahan yang sama kan, arahan yang tersedia yang memang ada dalam text-based programming, cuma dibuatkan dalam bentuk blok-blok. Dan blok-blok ni biasanya memang colourful, cantik dan boleh disusun kan, kita lekat-lekatkan macam puzzle kan, jigsaw puzzle, lekat-lekatkan dia punya arahan ni.
dan kita boleh susun ikut arahan ataupun perintah command yang kita nak. So dia konsep yang sama, cuma lagi mudah dan lagi kid friendly lah orang panggil. So kanak-kanak lagi suka lah tengok benda yang colourful, kan, instead of dia fokus pada perkataan tu, tapi dia boleh fokus kepada yang colour-colour perkataan. Lepas tu kalau macam Scratch, okay, kalau saya nak cakap tentang Scratch, okay, kalau kita berkata ataupun kita bincangkan tentang block programming, memang tak sah lah kalau kita tak cerita pasal Scratch, kan. Scratch ni sebab yang paling utama sekali dan ataupun yang paling popular adalah Scratch ni. Okay, Scratch ni kalau tuan-tuan yang mungkin ada yang tak tahu ataupun yang tak familiar, kita boleh dapati ataupun boleh digunakan dengan tuan-tuan just pergi pada laman web ni, iaitu scratch.mit.edu. So pergi pada laman web ni. So ataupun selain daripada guna online, Scratch ni pun kita boleh download dan kita boleh guna offline dekat laptop ataupun komputer. So tu antara kelebihan dia. So kita boleh guna online, kan, kita guna je dekat dalam website ni, ataupun kita boleh download dan kita guna secara offline. Okay, apa yang menarik sangat tentang Scratch ni, kan, sampai semua orang tahu, kan, kanak-kanak semua tahu, kan, tahu gunakan, tahu main Scratch ni. Kenapa dia menarik sangat? Okay, yang pertama, sebab Scratch ni adalah platform yang paling popular, yang paling meluas kegunaan dia, kan, boleh cakap seluruh dunia, kan. So ni adalah yang paling popular dan paling banyak user. Kalau kita tengok pada dia punya website, kan, user dia mungkin dah sampai berjuta-juta lah, mungkin berpuluh juta. So pada projek-projek yang dalam tu pun dah makan mungkin beratus juta projek dalam tu. So dia memang sangat meluas dan sangat popular. Dan even dekat Malaysia ni pun kita dah integrasikan pendidikan Scratch ni ke dalam kita punya pendidikan nasional, kan, dalam subjek TMK, iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi bagi sekolah rendah, dan juga subjek ASK, iaitu Asas Sains Komputer bagi sekolah menengah. So dalam dua-dua subjek ni memang ada diterapkan berkaitan dengan Scratch. So sebab itulah anak-anak puan-puan semua, tuan-tuan puan semua dah familiar dengan ni, kan. Mungkin dekat sekolah pun dah belajar, kan, cikgu-cikgu dah ajar tentang Scratch dan dah ajar bagaimana nak gunakan dan main dengan Scratch ni. So selain itu, kelebihan Scratch ni juga, dia adalah satu platform yang open source. Maknanya semua orang tak kira siapa pun boleh gunakan. Lepas tu dia boleh upload projek, kan, hasil karya dia tu dia boleh upload dalam website tu dan semua orang boleh tengok juga. So siapa-siapa boleh upload, siapa-siapa pun boleh tengok. So kalau kita nak explore dekat dia punya website tu, memang ada banyak projek, ada berjuta-juta, ada projek, ada studio dan sebagainya. So kalau tengok dekat sini, so ni dia punya interface dia lah. Ada dia punya blog program. Lepas tu kalau yang seronoknya, anak-anak ni dia akan fokus kepada animasi ni. So ni kita panggil sebagai sprite. Sprite ni adalah satu karakter yang akan ikut kepada kita punya arahan tadi. So budak-budak ni instead of dia fokus pada programming, dia akan fokus kepada pergerakan, pada tugas yang kita arahkan kepada pada karakter ni. So sebab itulah dia menarik, kan. Budak-budak kan mestilah suka benda macam ni, kan, kaitan dengan kartun, kan, karakter-karakter animasi. So Scratch ni memang kita boleh gunakan untuk buat animasi, boleh hasilkan game, kan, boleh buat macam-macam lah, buat puzzle, kan, buat permainan macam-macam lah. Boleh explore dekat website ni. Okay, dan Scratch ni juga dia menarik sebab dia sangat versatile, kan. Sekarang ni Scratch ni boleh digunakan untuk, kita boleh gunakan untuk robot Lego, kan. Lego sekarang pun dah hasilkan satu kit robot yang baru, kan, nama dia Spike, dan Spike ni memang boleh terus connect ataupun boleh terus integrate dengan program Scratch. Maksudnya kita boleh programkan robot tu dengan menggunakan Scratch sahaja. So tu memang sangat menarik. Dan even kita boleh programkan drone dengan menggunakan Scratch. So selain tu Scratch ni kita boleh gunakan juga, kita boleh integratekan dengan kita punya webcam, kan, dia boleh berkomunikasi atau berinteraksi dengan kita punya suara dan sebagainya. So memang banyak yang kita boleh explore. So sangat menarik. So ni kalau pembelajaran yang paling utama, kan, kalau ibu bapa semua nak ajar anak-anak dia berkaitan dengan asas programming dan computer science, memang perlu pergi ataupun perlu terkai bermula dengan Scratch ni.
Okay, so ni adalah antara contoh projek dalam website dia. Kan, mana setiap projek ni kita boleh buka dan kita boleh tengok apa dia punya coding dia. So anak-anak tuan-tuan puan boleh ubah suai lah coding tu. So boleh belajar dengan coding yang ada dan boleh ubah suai ikut kita punya cita rasa sendiri dan kreativiti kita lah. Okay, so seterusnya, okay, selain daripada website tadi, so tuan-tuan dan puan-puan juga boleh pergi pada website ni. So ni adalah antara platform yang juga bagi saya wajib untuk diterokai dan tuan-tuan puan-puan semua lawati, iaitu website hourofcode.com. So ni juga adalah salah satu website yang sangat menarik. Okay, website ni sebenarnya adalah satu inisiatif daripada satu NGO, iaitu yang dipanggil sebagai code.org. So NGO ni memang satu NGO yang nak meluaskan tentang pendidikan teknologi ni. Pendidikan teknologi berkaitan dengan komputer, berkaitan dengan ni lah, programming dan sebagainya. So code.org ni memang disokong oleh banyak organisasi dekat seluruh dunia ni, antaranya Amazon, Facebook, Google. Memang diorang support NGO ni, dan NGO ni juga memang disupport ataupun disokong oleh banyak institusi pendidikan kan dekat universiti. So even sekolah-sekolah pun memang diorang ambil ni lah, participate dalam code.org punya program. So dalam aktiviti-aktiviti yang ada dalam ni, memang galakkan kolaborasi antara teacher, antara guru dengan pelajar. Maknanya guru dia akan buat satu program yang dinamakan sebagai Hour of Code. Dalam 1 jam, dia akan galakkan pelajar-pelajar dia untuk buat aktiviti yang ada dalam website ni. So kalau sekarang ni, ibu bapa pun boleh ambil peranan tu, kan, jadi sebagai cikgu pada anak-anak kan, buat satu program, suruh anak-anak anda semua buat aktiviti dalam website ni, dan kita sebagai ibu bapa boleh pantau. Kalau anak-anak anda mungkin ada soalan, kan, mungkin ada dalam aktiviti tu je stuck ke, so kita sebagai ibu bapa kita boleh bagi galakan, lepas tu bagi panduan. Okay, berdasarkan pada tutorial yang ada dalam website ni. So memang lengkap lah, ada tutorial, ada aktiviti, ada dia punya plan, lesson plan dan sebagainya. Okay, so ni dia punya website. So boleh explore. So ni ada aktiviti lah, banyak aktiviti dalam ni. So semuanya memang menarik, dia memang ada grafik yang sangat menarik, cantik. So dia ada based on karakter yang popular, Star Wars, kan, Frozen, ada based on games, Minecraft dan sebagainya. So dia memang sangat best lah. Kalau anda bawa anak-anak anda semua pergi kat sini, memang dia akan enjoy benda ni. So sambil dia enjoy, sambil juga dia belajar berkaitan dengan programming. Okay, so berkaitan dengan website ni, iaitu ni satu kempen yang ingin saya promosikan pada hari ini, kan, pasti mungkin setengah-setengah tuan-puan semua dah tahu, iaitu berkenaan dengan kempen Hour of Code 2020 yang dianjurkan oleh MDEC, okay, dan disokong juga oleh KPM dan beberapa kementerian kerajaan. Okay, so untuk kempen ini, okay, tuan-tuan puan-puan semua boleh pergi kepada website ni, iaitu mydigitalmaker.com/HOC. Okay, so sebenarnya kempen Hour of Code ni sebenarnya memang dibuat atas inisiatif MDEC, sepenuh dengan kita punya situasi sekarang ni kan. Kita punya PKP pun telah dilanjutkan sehingga 14 April. So MDEC pun buat satu inisiatif. So dia nak bagi suasana pembelajaran lebih menarik, kan, dia nak meriahkan suasana pembelajaran digital ni. So dia buat satu program ataupun kempen Hour of Code. Okay, dia akan start pada semalam 1 April sehingga 14 April 2020. So dia juga terbuka kepada semua pelajar 7 hingga 17 tahun. Dan menariknya pada kempen pada tahun ini atau pada kali ini, dia ada hadiah 10 peserta yang bertuah, kan, dia akan pilih secara random, kan, siapa yang bertuah, peserta yang telah hantar dia punya penyertaan, dan dia akan menang satu kit drone yang bernilai RM500. So memang sangat menarik, kan, sangat best, kan, kalau untung-untung dapat menang hadiah kan. So memang rugi kalau tuan-tuan puan semua tak ambil peluang ni, kan. Dah lah, anak-anak kita boleh belajar tentang programming, buat aktiviti yang manfaat, kita boleh have fun,
Lepas tu kalau dia bertuah, dia boleh menang hadiah pula kan. Okay, so macam nak start aktiviti ni. Okay, first, just pergi kepada website hourofcode.com. Lepas tu pergi dekat dia punya, okay, pergi kat website ni .com/my/learn. Okay, bila pergi kat website ni, akan nampak ada beberapa aktiviti. Okay, aktiviti yang buat online, aktiviti Hour of Code tadi. So, boleh pilih salah satu daripada aktiviti yang ada. Kan buat, betul lengkapkan aktiviti tu, follow dia punya steps. Kan lengkapkan salah satu semua, pastikan complete. So, bila dah complete satu aktiviti tu, dia last sekali dia akan dapat satu certificate. Sijil Hour of Code, maknanya anak tuan-tuan dan puan-puan tu sudah menyertai ataupun sudah melengkapkan aktiviti dalam website ni. So bila dah lengkap, download sijil tu just dalam bentuk digital, kan, download, simpan, lepas tu hantar kepada website ni balik. Hantar kepada website mydigitalmaker.com. So kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi kepada website ni, nanti ada satu tab, just tekan situ, dia akan pergi kepada Google Docs punya ni. So just isi kat Google Docs tu, isi nama, isi sekolah, kan, isi tahun berapa. So isilah, lepas tu hantar sekali dengan sijil yang dapat tadi. So bila dah dapat sijil tu, pastikan simpan dan attachkan dalam kita punya ni pendaftaran dekat My Digital Maker ni. Okay, faham So pastikan jangan ketinggalan dengan peluang ni, kan. Pastikan anak-anak perempuan semua alang dah ada kempen macam ni, kita ambil peluang ni supaya kita boleh galakkan anak-anak kita untuk belajar benda ni. Okay, saya pasti memang diorang akan enjoy benda ni. Okay, seterusnya, selain daripada tadi Scratch, lepas tu ada Hour of Code, so kita ada juga satu lagi platform yang dipanggil sebagai Blockly. Okay, Blockly ni memang satu platform yang menggunakan konsep block programming. So kalau yang paling basic sekali, pergi pada website ni blockly.games. So kat website ni akan keluar macam ni. Dia dah tersedia ada 8 aktiviti permainan. Okay, semua aktiviti ni memang dia based on programming, kan. Dia memang akan dedahkan pasal pengetahuan asas dan juga kemahiran programming. Okay, so start aktiviti ni, kan, akan start pada mula. So dia akan start daripada pengenalan yang sangat asas. So makin kita pergi kepada aktiviti seterusnya, dia akan makin susah. So kita akan belajar lebih lanjut, kan. Kita akan belajar lebih banyak konsep dan juga fungsi-fungsi yang berkaitan dengan programming. Okay, so yang menariknya juga, aktiviti-aktiviti ni selain daripada block programming, dia juga ada integrasikan dengan text base, kan. Ada setengah aktiviti ni dia ada kita gunakan block dan juga kita boleh gunakan juga JavaScript. So dia memang satu transition yang sangat menarik, kan, daripada block. So bila anak-anak anda sudah terdedah dengan konsep block programming, dia boleh pergi kepada text base pula. So dia boleh nampak dia punya perkaitan antara dua konsep ni. So lagi mudahlah kalau anak-anak anda nak belajar nanti, belajar lebih lanjut, kan. So dia dah dapat satu asas yang kukuh dalam block programming, dia boleh juga faham tentang text based programming. Okay, tadi kita tengok, semua yang contoh saya bagi tadi, semuanya kebanyakannya berkaitan ataupun yang kita gunakan komputer, kan, mesti ada, memang semua free. Okay, kalau nak tahu, semua yang saya kongsikan tadi, semua tu memang kita boleh akses dengan percuma. Kan, Scratch percuma, Hour of Code percuma, Blockly pun percuma, kan, tambah pula internet sekarang pun percuma. So memang ni adalah waktu yang baik, waktu yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan semua mencuba aktiviti-aktiviti tadi. Okay, tadi semua kita gunakan komputer, mesti ada internet dan sebagainya, kan. Okay, kali ni saya nak kongsikan pula aktiviti yang kita boleh gunakan untuk belajar juga programming, belajar coding, belajar sains komputer, tapi tanpa menggunakan komputer. Dan malah tak perlu gunakan alat elektronik pun. So konsep ni dinamakan sebagai unplugged coding. Unplugged coding, maknanya kita belajar coding tanpa wire, tanpa menggunakan alat, tanpa menggunakan komputer. Just kita gunakan kertas, pen, boleh gunakan marker, kan, boleh gunakan papan hitam dan kapur dan sebagainya. Okay, kalau untuk aktiviti yang berkaitan dengan unplugged coding ni, tuan-tuan semua boleh pergi ke website ni,
iaitu csunplug.org. So ni adalah satu website yang dia kongsikan banyak aktiviti yang menarik, dan bagi saya ni adalah website yang antara yang terbaik lah untuk kita tengok, dapatkan idea-idea berkaitan dengan permainan, berkaitan dengan apa-apalah, puzzle, ada puzzle dekat situ, ada tugas-tugasan kan. So dekat sini bila buat aktiviti ni, anak-anak ni dia maknanya kalau tak adalah dia asyik dengan komputer je kan, asyik-asyik dengan komputer, asyik-asyik dengan telefon. So ada masa dia kan, dia jauh sikit ataupun dia jauh daripada peranti-peranti yang macam ni. So dia pergi kepada interaksi dengan manusia kan, dia berinteraksi dengan dia punya, dia gunakan tangan kan, guna fizikal. So instead of, maknanya belajar programming ni bukan hanya pada komputer, tapi kita boleh gunakan, aplikasikan di dunia luar juga. So dia boleh main kan, buat permainan yang berkaitan dengan fizikal, ada yang berkaitan dengan visual, ada yang berkaitan dengan audio kan, dia dengar arahan dan dia buat kan, buat dengan fizikal. So game-games ataupun aktiviti ni boleh dapati dekat website ni, csunplug.org. Dan menariknya benda ni boleh buat kat mana-mana pun kan, kita boleh sediakan, penyediaan pun sangat mudah kan, dia just guna kertas, ada guna kad-kad yang berwarna-warni dan sebagainya. Okay, so ni pun salah satu aktiviti yang sangat saya galakkan kalau inilah anak-anak, tuan-tuan puan semua nak cuba buat satu aktiviti dengan anak-anak. Okay, so tadi saya dah kongsikan lah beberapa platform dan juga aktiviti yang kita boleh gunakan kan. Kalau kami di Akademi DS sendiri pun, kami memang ada ajar Scratch, dan selain itu banyak lagi sebenarnya, banyak platform, banyak lagi aplikasi kan. Sekarang ni memang banyak benda yang kita boleh belajar dekat internet kan. Kalau kami di Akademi DS, kami gunakan Scratch. Selain itu kami gunakan juga Stencil. Stencil ni adalah satu aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan ataupun untuk mencipta game. So kita guna juga konsep block programming. So block programming ni boleh digunakan untuk memprogramkan game, untuk menghasilkan game. So tuan-tuan boleh cari berkaitan dengan Stencil. Lepas tu ada banyak lagi lah berkaitan. Contohnya ada aplikasi App Inventor, di mana kita gunakan block programming untuk menghasilkan apps di phone kita, di smartphone. So bolehlah. Tapi yang saya kongsikan tadi kan, Scratch, World of Code dan sebagainya ni adalah antara option-option yang memang wajib tuan-tuan dan puan-puan semua tengok dan cuba. Kalau nak belajar tentang programming ataupun coding untuk anak-anak, ini adalah antara platform yang mesti diperlukai. Scratch, World of Code, okay, Blockly dan juga CS Unplug. Okay, so setakat ni okay. So itu adalah antara benda yang saya nak kongsikan. Okay, seterusnya, okay, kita nampak tadi bahawa programming ni memang boleh diajari kepada anak-anak pada usia yang sangat muda. Okay, kenapa? So, ada beberapa aspek dalam programming yang sangat bermanfaat kepada anak-anak kita lah. Kan dalam pembelajaran dia mesti ada, patutnya sekarang ni memang perlu dimasukkan elemen programming. Okay, kenapa? Di sini saya senaraikan beberapa aspek. Okay, yang pertama, programming ni akan mewujudkan pemikiran logik. Kan, memanglah kan nak program satu program komputer, mestilah ada logical thinking. Kedua, dia akan melibatkan kreativiti. Kan, budak-budak ni akan berfikir dengan kreatif, nak selesaikan masalah macam mana, nak hasilkan animasi, nak buat games tu mesti ada kreativiti. Yang ketiga, asas matematik. Mesti ada pengiraan, kan, computational thinking. Macam nak kira, biasalah kan, programming ni mesti ada berkaitan dengan kiraan. Lepas tu penyelesaian masalah, kan, budak-budak ni dia akan dapat satu skill untuk problem solving. Lepas tu dia akan biasa memberi, kan, dia boleh dapat memberi dan menerima arahan. Sebab kita nak bagi arahan kepada komputer ni, kan, anak-anak ni dia akan biasa ataupun dia akan satu pemikiran macam mana dia nak dapatkan ataupun nak bagi arahan kepada komputer. Lepas tu dia akan menguatkan memori, dan ada juga kajian yang menunjukkan bahawa coding ni dia akan membantu dalam penguasaan bahasa. Sebab programming ni satu language. So kalau kita dapat kuasai structure language programming ni, dia mungkin akan membantu kita dalam penguasaan bahasa.
Okay, so sebenarnya banyak lagi tapi saya just kongsikan 7 poin utama berkenaan dengan apa dia punya kelebihan ataupun benefit dalam kita mengajar programming kepada anak-anak. Okay, so kesimpulannya. Okay, so nak habis dah. Okay, terima kasih kepada yang masih menonton, yang masih mengikuti sesi live pada kali ini. Okay, sebelum saya akhiri, saya nak kongsikan beberapa kesimpulan. Okay, sebelum tu, okay, minta maaf lah kalau saya tak terlepas pandang lah kat komen-komen tuan-tuan puan-puan semua. Sebab memang kan agak susah lah kalau saya nak fokus kepada saya punya slide kan dengan Facebook lagi. So mungkin ada dah dijawab oleh rakan-rakan saya dan juga admin page ni. So tak ada masalah lah. Kan mungkin telah dijawab oleh komen-komen tuan-tuan semua dah dijawab. Atau mungkin akan dijawab oleh saya ataupun rakan-rakan saya nanti. Okay, so sebelum saya akhiri, saya nak kongsikan beberapa kesimpulan. Okay, yang pertama, okay, pendedahan kepada coding ni, kepada programming, kepada computer science semua ini boleh dibuat kepada anak-anak pada usia yang sangat muda. Maksudnya biasanya umur 5, 6, 7 tahun tu dah boleh kita start kan, kita belajar, kita ajar je tentang, mungkin boleh tunjuk tentang Scratch kan. Boleh buat aktiviti dalam Our Code tu ada yang juga sesuai untuk anak-anak 6, 7 tahun kan, dia boleh cuba. So kebanyakan aktiviti ni dia cuma berkaitan dengan visual. So dia boleh, walaupun dia tak faham sangat pun, tak boleh baca lagi pun, tapi dia boleh faham visual tu. So dia boleh follow lah dan dia boleh belajar benda tu. Okay, yang kedua, programming bukan sekadar kemahiran menggunakan komputer. Maksudnya programming ni adalah satu cara pemikiran ataupun satu kemahiran berfikir juga. So walaupun tanpa komputer, kan, programming ni ada manfaat je. Kan dia boleh, tadilah saya kongsikan, dia boleh bentuk kreativiti, kan dia boleh menguatkan memori, dia boleh menghasilkan ataupun menguatkan, membina pemikiran logik dan sebagainya. Okay, yang terakhir sekali, kemahiran teknologi yang perlu dikuasai bagi mendepani dunia masa hadapan. Maknanya dalam banyak-banyak skill programming ataupun skill yang berkaitan dengan komputer ni adalah satu skill yang memang sangat penting kan bagi anak-anak kita untuk mereka pergi pada ataupun pergi jauh dalam pendidikan dan juga dalam dunia pekerjaan pada masa hadapan lah terutamanya. Kan, untuk revolusi industri 4.0 ni memang sangat-sangat memerlukan pada kemahiran yang berkaitan dengan computer science. Kan, lebih-lebih tentang programming, coding dan sebagainya. So tu antara kesimpulan yang saya boleh buat lah. Okay, so terima kasih kepada yang setia bersama saya kan, mendengar sedikit perkongsian daripada saya sehingga ke akhir. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, saya nak akhiri. Saya nak akhiri sesi perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kepada yang sudi menonton. Terima kasih kepada sudi share, bagi like, bagi komen. Dan insyaAllah komen-komen tu akan dijawab. Saya akan tengok balik komen-komen anda. Terima kasih kerana komen. Sebelum sebelum saya undurkan diri, saya nak ucapkan kepada anda semua, semoga kita kuat dalam mendepani cabaran pada sekarang ni kan. Saya tahu semua pun tengah risau, tengah ada masalah dan sebagainya kan. Semoga kita semua kuat dalam mendepani cabaran pada sekarang ni kan. InsyaAllah kita harapkan ada sinar, ada hikmah di sebalik daripada ujian kita ni. Kurang-kurangnya ujian ni boleh menguatkan kita untuk mendepani cabaran pada masa hadapan. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Hai. Selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa pada petang yang indah ini. Kan, sambil-sambil kita berehat pada waktu petang kan, dalam tempoh perintah kawalan pergerakan juga kan. So untuk petang ini insyaAllah anda semua